Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mempunyai dunia ini yang masih memberikan kita segenap ruang kesempatan, masa yang terluang serta umur kita yang panjang untuk sama-sama kita hadir ke kuliah maghrib bersama dengan Ustaz. Jadi biasanya setiap malam Ustaz akan ada giliran ataupun jadual Ustaz bertugas di merata masjid, ya. Dan sekarang disebabkan sekarang ni banyak masjid yang masih belum membuka pintu-pintu masjid mereka untuk kuliah maghrib diadakan. Mungkin ada yang akan memulakan pada bulan Januari nanti. Jadi mudah-mudahan kita berkesempatan untuk sama-sama hadir selalu ke majlis-majlis ilmu. Jadi malam ini bersempena Ustaz, maksudnya tak ada kuliah, jadi Ustaz ambil peluang malam ini untuk bersama dengan pelajar-pelajar Ustaz yang dikasih dan juga sahabat-sahabat yang berada di sini. Baik, malam ini insyaAllah kita akan bercerita ataupun berkaitan dengan kitab Syama'il Muhammadiyah. Masing-masing kamu ada kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi tolong rujuk pada kitab Syama'il Muhammadiyah tersebut, ya. Malam ini insyaAllah kita akan berbincang kitab berkaitan Syama'il Muhammadiyah, bab berkaitan dengan cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Berkebetulan juga, ya, tajuk ini adalah tajuk yang Ustaz bawa di masjid-masjid. Jadi malam ini insyaAllah kita bercerita tentang cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ia diperbuat, dan paling penting untuk kita mengetahui cara pemakaian cincin itu sendiri. Adakah yang kita pakai hari ini adalah menepati dengan kehendak sunnah itu sendiri. InsyaAllah, ya, anak-anak murid yang dikasihi Allah sekalian, ya, kita mulakan bab pada malam ini, yaitu bab yang ke-12 dalam buku kamu itu. Kamu cari bab yang ke-12, bab ma jaa fi zikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bab ini membentangkan hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat-sifat cincin yang dipakai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita periksa satu persatu, ya, hadis dan bersama dengan huraiannya, ya. Namun anak-anak yang dirahmati Allah sekalian serta tuan-tuan yang dirahmati Allah yang dapat menyaksikan siaran secara langsung kuliah ini, ya, penting untuk kita memahami tentang kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah, ya, bila disebutkan sahaja nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tolong kita berselawat. Kita sahut panggilan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan kita turut berselawat. Ya, semoga selawat ini menjadi syafaat paling besar untuk kita di hadapan Allah kelak. Ya, berkat daripada syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita perolehi, ya, bila sejak kita di atas muka bumi ini, sejak kita hidup di atas dunia ini, kita rajin berselawat, maka bila sahaja disebutkan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus kita sambut dengan kita berselawat ke atas baginda. Baik, kita pada masuk yang hadis yang pertama ini daripada tajuk ini. Cuba cek semua daripada bab yang ke-12 itu. Ustaz bacakan hadis dia. An Anas ibn Malik radhiyallahu an qala, kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min wariq wa kana fassuhu habasyian. Baik. Hadis ini dikeluarkan daripada Anas bin Malik, seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini, ya, dia menjadi khadam. Maksud dia berkhidmat, bukan jadi khadam orang suruhan itu, bukan. Dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak umurnya 8 tahun, yaitu hari pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah. Ya. Ibu Anas bin Malik ini serahkan dia kepada Nabi untuk berkhidmat kepada Nabi. Ini berkhidmat kepada Nabi, berkhidmat kepada Rasul.
Untuk hari ini kamu berkhidmat kepada guru kamu. Itu sebab ustaz suka membawa anak-anak muridnya. Ustaz nampak boleh sudah diharap ni ustaz bawa untuk pergi kuliah. Jadi waktu kuliah itu ustaz terapkan bagaimana adab bila guru ini duduk di meja kuliah. Ustaz terapkan adab bila guru ini sedang menyampaikan kuliah. Ya, kamu akan melihat di situ. Sebab itu pentingnya adab. Baik. Hadis ini daripada Anas bin Malik, ya. Dia kata adalah cincin Nabi SAW diperbuat daripada perak dan bahagian atasnya yakni kepalanya daripada permata ataupun batu daripada Habsyah. Baik, ya. Kata Anas bin Malik, cincin baginda Nabi SAW diperbuat daripada min wariq, diperbuat daripada perak. Ya, dia punya bahagian bingkai cincin baginda Nabi SAW ini diperbuat daripada perak. Menunjukkan kepada kita bahawa perhiasan yang dibolehkan untuk seorang lelaki memakainya ialah perhiasan yang mengandungi perak. Kalau emas, Nabi SAW larang kita pakai. Ada hadis dia, nanti kita akan jumpa. Menunjukkan anak-anak yang dirahmati Allah, ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, perhiasan yang boleh dipakai oleh orang lelaki ialah perak. Sedangkan untuk orang perempuan dibolehkan untuk mereka memakai perhiasan daripada perak dan juga emas. Tetapi orang lelaki tidak dibenarkan untuk memakai emas. Ya, kerana apa? Ada larangan baginda Nabi SAW di situ. Itu dari segi perhiasan, dari segi pemakaian. Orang perempuan dibolehkan memakai emas. Akan tetapi bila melibatkan tentang kehidupan seharian, maksud dia pemakaian piring, pemakaian gelas, ada larangan Nabi SAW untuk kita memakai alatan tersebut, iaitu emas dan perak, untuk kita pakai, ya, untuk kita pakai buat minum dan dia makan dan minum. Maksud dia gelas dan juga piring itu daripada perak dan juga daripada emas dilarang sama sekali. Kerana apa? Kerana ini adalah perbuatan orang-orang kafir, ya, di Mekah pada zaman itu. Mereka bila mereka minum, bila mereka mabuk, ya, mereka akan menggunakan emas dan perak ini untuk mereka menuang khamar itu, untuk mereka menuang minuman mereka, dan mereka bertawaf di sisi Kaabah itu dengan memegang arak yang dituang di dalam bekas emas dan perak. Jadi baginda Nabi SAW, bila Nabi melihat situasi ini, bila Nabi melihat keadaan ini, ya, ini keadaan orang-orang yang sombong, ini keadaan orang-orang yang derhaka kepada Allah. Jadi Nabi mengelakkan, untuk mengelakkan kita bersifat sama seperti mereka. Lalu Nabi SAW melarang kita makan daripada bekas yang diperbuat daripada perak dan juga emas dan juga perak. Baik, itu dia anak-anak yang dirahmati Allah. Untuk hadis yang seterusnya, An Ibni Umar radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah fakana yahtimu bihi wa yalbasuhu. Itu hadis yang seterusnya ini, ya, daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar, beliau menceritakan bahawa adalah Nabi SAW telah menempa sebentuk cincin yang diperbuat daripada perak. Tadi pun diperbuat daripada perak. Tadi disebut warid. Ini pula hadis ini disebut fiddah. Apa beza dia? Warid dan fiddah. Warid ini perak yang ada saduran. Perak yang ada saduran daripada, ada saduran. Maksudnya perak yang ada campuran emas, perak yang ada campuran besi, perak yang ada campuran lain-lain. Sedangkan fiddah adalah perak padu yang tidak mengandungi, tidak bercampur dengan galian lain. Baik. Kata Ibnu Umar, Nabi SAW telah menempa sebentuk cincin daripada perak. Akan tetapi baginda menjadikannya sebagai cop mohor dan tidak memakainya. Ya, kata Ibnu Umar, baginda ni ada buat satu cincin. Nabi buat satu cincin, anak-anak. Nabi buat satu cincin. Yang cincin ini, ya,
diperbuat daripada sejenis perak. Maksud dia cincin Nabi itu bila diperbuat daripada perak, maksudnya cincin Nabi ini berharga, berat. Cincin Nabi berat, tidak seperti kita hari ini. Cincin Nabi ini diperbuat daripada perak yang padu, ya, penuh perak untuk dia punya bingkai. Tapi kata Ibnu Umar, Nabi menjadikan cincin itu bukan untuk sebagai Nabi pakai sebagai perhiasan. Seperti kita hari ini memakai cincin, kita pakai cincin sebab perhiasan. Tapi kata Ibnu Umar, Nabi memakainya, ya, untuk urusan kerja sahaja. Maksudnya Nabi SAW memakai cincin ini untuk urusan kerja rasminya. Selain daripada urusan kerjanya, bila Nabi sudah tidak bekerja, tidak ada urusannya, Nabi buka cincinnya. Itu pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kan tetapi anak-anak yang dirahmati Allah, ya, ahlul ilm, faman ahlul ilm man salaka muslikun tawfiq bainahu wa baina tilkal ahadits wa minhum min a'illahu bisyudus lima fihi min mukhalafah. Namun kebanyakan para ulama hadis ahlul ilm ini mengatakan bahawa hadis yang dibawakan oleh Ibnu Umar ini, ya, hadis ini bercanggah dengan hadis-hadis yang lain yang mengatakan bahawa Nabi SAW betul menjadikan cincin ini sebagai perhiasannya yang Nabi pakai. Kalau kata Ibnu Umar, dia kata Nabi memakai cincin untuk urusan kerja. Tapi kata ulama-ulama hadis, dah, Nabi memakai cincin yang Nabi pakai untuk bukan setakat urusan kerja, tapi Nabi memakai menjadikannya sebagai perhiasan. Itu faham anak-anak yang dirahmati Allah, ya. Itu menurut Ibnu Umar. Baik. Kata Ibnu Umar lagi, ya, dia kata Nabi SAW ini kalau sudah tidak ada urusan pun, Nabi hanya memakainya untuk, ya, untuk cop mohornya. Kerana di cincin baginda Nabi SAW ini, ya, cincin baginda Nabi SAW ini, kenapa anak-anak? Cincin baginda Nabi SAW ini digunakan untuk urusan kerjanya. Bukan seperti kita hari ini, urusan kerja, urusan memakai cincin ini kita jadikan sebagai perhiasan. Dah, Nabi untuk urusan kerjanya. Baik, ya. Untuk hadis yang seterusnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaktuba ila al-ajam qila lahu innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam fastana'a khataman faka'anni anzuru ila bayadihi fi kaffihi. Ya, kata Anas bin Malik, ya, Nabi ni, anak-anak yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari Nabi nak mengutus surat selepas berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Perjanjian Hudaibiyah, iaitu satu perjanjian yang mana berlaku perjanjian ini perjanjian gencatan senjata. Ya, sebab masyarakat Arab ketika itu termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka hidup dalam keadaan berperang, selalu berperang orang Arab ini. Jadi bila termatrinya perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijrah, ya, antara isi kandungannya ialah gencatan senjata, tidak ada peperangan. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus surat kepada orang ajam. Nabi mengutus surat kepada orang ajam. Orang ajam ini ialah mereka yang bukan Arab. Mereka yang bukan Arab. Orang Arab lah. Tapi ajam ini ialah mereka yang bukan Arab, seperti Parsi, ya, seperti Rom, seperti Habsyah. Ini bukan Arab. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan surat kepada pembesar-pembesar ajam ini. Lalu anak-anak, ya, para sahabat bagi tahu kepada Nabi, ya, innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam. Mereka jumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ya, kalau kau nak hantar surat kepada pembesar-pembesar ajam yang berada di luar sana, ya, hantar surat itu, kata para sahabat, orang ajam tidak akan terima kalau surat itu tidak ada cop rasmi.
mereka tidak akan terima surat kalau tidak ada cop rasmi. Sebab itu kena buat cop rasmi. Kena buat cop rasmi. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya sahabatnya untuk menempa. Maksudnya menempa ini mengukir cincin untuk urusan rasminya, ya. Untuk urusan rasminya cincin itu ditempa supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh meletakkan cop rasminya di situ dan menghantar surat itu. Ia menjadi urusan rasmi. Ia menjadi urusan rasmi. Bila ada cop, macam kita jugalah, kita minta bantuan, kita minta sokongan, tidak boleh kita hantar surat yang saja-saja begitu, tidak boleh. Kita kena hantar surat, mesti ada tanda tangan, mesti ada cop rasmi. Bila ada tanda tangan, bila ada cop rasmi, nampak surat itu rasmi, baru orang terima, baru orang boleh pertimbangkan. Kalau saja-saja kamu hantar surat kepada yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, saya mewakili pelajar-pelajar bla 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 bla, memohon sumbangan bla 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 bla. Dapat surat kepada Perdana Menteri tengok dah ada surat, paling-paling pun dia buang. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya meminta untuk dibuatkan cincin itu. Baik, dan hadis seterusnya bentuk cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di buku kamu itu hadis yang ke-91. Ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana naqshu khatam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulun satrun wallahu satrun. Ya. Daripada Anas bin Malik yang mengatakan bahawa adalah ukiran pada cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, ukiran yang terdapat pada cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, dia tertulis kalimah Muhammad Rasul Allah. Ya, Ustaz ulang. Anas bin Malik beritahu cincin yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dibuat itu, yang dijadikan sebagai cop rasminya, cincin itu ukirannya Muhammad Rasul Allah, yaitu Muhammad Rasulullah. Ditulis dalam baris yang berlainan. Kalau nak dituliskan dalam cincin itu, dituliskan Muhammad Rasulullah dalam keadaan panjang ataupun dalam keadaan terkumpul, mungkin ya keadaannya dia tidak cukup, ruang dia atas cincin itu tidak cukup. Lalu dibuatlah Muhammad satu baris, ya, Rasul satu baris, Allah satu baris. Jadilah Muhammad Rasulullah. Muhammad di bawah, kalimah Muhammad itu di bawah, Rasul di tengah-tengah, Allah di atas. Itulah bentuk cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat Anas bin Malik dan juga pendapat ya kebanyakan ulama-ulama hadis. Akan tetapi anak-anak yang dirahmati Allah, ya, akan tetapi Ibnu Hajar mengatakan, ya, Ibnu Hajar mengatakan bahawa bukan begitu bentuk cincin Nabi. Ibnu Hajar kata bukan seperti yang kita nampak Muhammad Rasulullah, bukan di Muhammad di bawah, Rasul tengah-tengah, Allah di atas, bukan begitu. Itu menurut Ibnu Hajar, ya, dia kata bukan begitu. Bukan begitu cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi katanya cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, tertulis Muhammad paling atas. Kalau tadi Muhammad di bawah, ini kata Ibnu Hajar Muhammad di atas, Rasul tengah-tengah, Allah di bawah. Allah di bawah, itu kata Ibnu Hajar. Sedangkan ulama-ulama hadis yang lain, sahabat-sahabat lain mengatakan bukan begitu. Kalimah Allah itu mesti dimuliakan, diletak di atas, paling atas. Lepas tu kalau ada tulisan-tulisan, khat ataupun ukiran-ukiran yang meletakkan nama Allah, dia kena di atas nama Allah. Allah itu kerana dia lafzul jalalah, iaitu lafaz yang dimuliakan. Kita tidak boleh letaklah Allah macam Quran. Macam Quran lagi lah. Jadi kalamullah, Al-Quran tidak boleh diletak di bawah daripada pinggang kita. Sebab tu hati-hati anak-anak, bila memegang Quran,
bila membawa Quran ataupun meletak Quran, kalau ada Quran yang di bawah, tolong letak di atas. Dia tidak boleh letak di bahagian paling bawah. Maksudnya di bawah pusat kita. Kita bawa Quran ni letak buat macam buku, tak boleh. Kita tak boleh buat begitu. Sebab dia kemuliaan, Al-Quran ini kemuliaan. Faham anak-anak? Ya, tak boleh buat begitu. Nah, kata selepas ini, apa sahaja yang melibatkan kemuliaan, ya, apa sahaja yang melibatkan kemuliaan itu mesti dimuliakan, yang mesti dibesarkan, letak paling atas. Itu pendapat tadi yang Ustaz bacakan adalah pendapat Ibnu Hajar. Baik. Dan seterusnya anak-anak yang dirahmati Allah, ya. Hadis tajuk berkenaan dengan cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita akan jumpa bagaimana satu cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya bacakan hadis dia daripada Ibnu Umar, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Hadis yang ke-94 di buku kamu, hadis yang ke-94. Ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariq fakana fi yadihi thumma kana fi yadi Abi Bakr wa yadi Umar thumma kana fi yadi Utsman hatta waqa'a fi bi'r Aris naqshuhu Muhammad Rasulullah. Baik. Hadis ini anak-anak yang dirahmati Allah sekalian menceritakan tentang satu cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah terjatuh di satu telaga yang diberi nama Bi'ru Aris. Ya, cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh di satu telaga bernama Telaga Bi'ru Aris. Kisah dia bagaimana cincin ini, cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya. Nabi pakai cincin, ya. Nabi pakai cincin. Bila kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cincin itu jatuh ke tangan Sayyidina Abu Bakar. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni dia merupakan khalifah yang pertama selepas kematian ataupun kewafatan baginda Nabi. Sayyidina Abu Bakar mengambil tanggungjawab menjadi pemimpin, Amirul Mukminin, ketua bagi orang-orang beriman, ya. Selepas kewafatan Sayyidina Abu Bakar, cincin Nabi tadi diambil pula oleh Sayyidina Umar. Dan selepas kewafatan Sayyidina Umar, cincin Nabi tadi jatuh kepada Sayyidina Utsman. Dan pada Sayyidina Utsman lah cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hilang. Cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hilang ketika Sayyidina Utsman memakainya. Ya, kisahnya bagaimana suatu hari, ya, dari permulaan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di satu telaga bernama Bi'ru Aris. Nabi duduk berehat. Ya. Sebab orang-orang Arab ni, ya, mereka memang mencari telaga seperti mana Ustaz Rahim pernah huraikan kepada kita. Jadi tanah Arab itu kawasan yang sangat kering, kontang, yang sangat maksudnya kemarau, tidak ada air di sana, punca air. Jadi bila dapat air ni, orang-orang Arab ni dia gembira. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Bi'ru Aris itu, ya. Kemudian Nabi duduk seorang diri. Ya. Nabi duduk seorang diri. Kemudian datang seorang sahabat Nabi bernama Abu Musa. Abu Musa Al-Asy'ari ini, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk itu, Abu Musa nampak Nabi, dia menawarkan dirinya untuk menjadi penjaga Nabi, sedangkan Nabi tidak pun suruh. Dia tawarkan dirinya, "Ya Rasulullah, biarlah aku jaga di sini. Ya, mana tahu ada orang nak berjumpa dengan kau, mereka akan berhadapan dengan aku dahulu. Mereka akan berhadapan dengan aku terlebih dahulu." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan Abu Musa ini untuk mengawal Bi'ru Aris itu. Telaga itu, pintu masuknya dijaga oleh Abu Musa. Lalu datang Sayyidina Abu Bakar nak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang Sayyidina Abu Bakar ini, Abu Musa jaga, dia stop. "Hai Abu Bakar, kau nak ke mana?" Abu Bakar kata, "Aku nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku nak jumpa Rasul. Aku nak jumpa baginda." Kata Abu Musa,
sebentar, biar aku minta izin kepada Nabi. Kalau Nabi izinkan, baru aku benarkan kamu masuk. Lalu Abu Musa tadi pergi berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar datang nak bertemu dengan kau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'zallah, ya, wa abshiru bil jannah. Benarkan dia masuk. Benarkan dia masuk, wahai Abu Musa. Benarkan Abu Bakar itu masuk. Dan bagilah kabar gembira, sesungguhnya Abu Bakar itu bersama aku di dalam syurga. Lalu Abu Musa ni lari kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Nabi benarkan kau masuk, tapi beruntung kau sebab Nabi bagi tahu kau ni masuk syurga. Tersenyum Abu Bakar. Lalu bertemu dengan Rasulullah. Kemudian datang pula Sayyidina Umar. Nak bertemu dengan Rasulullah. Sebab Sayyidina Umar sudah nampak Sayyidina Abu Bakar duduk di situ. Kata Sayyidina Umar, apa yang dibincangkan ini? Ya, mana mungkin aku tidak boleh masuk, ataupun mana mungkin aku tidak boleh menyertai Rasulullah dan Abu Bakar. Lalu ketika Sayyidina Umar nak masuk ke kawasan telaga Bi'ru Aris itu, ya, Abu Musa tadi tahan Sayyidina Umar. Nak ke mana ni? Umar. Ya, Umar, kau mau ke mana ni? Ya, Umar ni orangnya yang kasar. Sayyidina Umar ni orangnya kasar. Tuh orang nama Umar ini kasar orangnya. Orang yang nama Umar ni keras orangnya. Ya, kita tidak pelik. Namanya itu semua doa. Doa namanya. Ya. Jadi Umar ni dia kata, aku nak masuk di dalam. Tu ada Rasulullah, ada Abu Bakar. Aku nak masuk. Habis tu Abu Musa kata, sekejap. Kau mau masuk? Sekejap, aku minta izin kepada Rasul. Aku minta izin daripada Nabi. Kalau Nabi kata kau boleh masuk, baru kau boleh masuk. Mintalah izin, kata Umar. Berlarilah Abu Musa ini tadi. Dia pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, Umar datang nak jumpa dengan engkau. Rasulullah tersenyum. Kata Nabi, i'zallah wa abshiru bil jannah. Benarkan dia masuk. Benarkanlah Umar tu masuk. Bagi tahu dia pun aku jamin syurga. Berlari Abu Musa tadi, wahai Umar, Nabi benarkan kau masuk, Rasulullah benarkan kau masuk. Kau tahu apa lagi Nabi bagi tahu? Kata Umar apa? Nabi bagi tahu kau ni dijamin syurga. Tersenyum Sayyidina Umar. Duduklah Sayyidina Umar bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Bi'ru Aris. Kemudian datang Sayyidina Utsman. Ya, ini bukan dirancang anak-anak, bukan dirancang. Kedatangan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ini bukan dirancang. Tapi Allah Ta'ala yang gerakkan hati mereka untuk bertemu dengan Nabi di Bi'ru Aris. Ya, datanglah Sayyidina Utsman ini. Dia nampak Sayyidina Abu Bakar, dia nampak Sayyidina Umar berada di situ. Dia pun nak pergi masuk. Abu Musa kata, tak boleh masuk. Kalau Nabi tidak izinkan, tak boleh masuk. Tadi dua orang Nabi sudah izinkan. Sekarang aku cuba tanya Nabi. Kata Utsman, pergi tanya dulu. Ini sahabat-sahabat ni, dia hormat dengan Nabi. Walaupun mereka boleh berjumpa dengan Nabi, tapi bila diperlakukan sebegitu, mereka jadi segan. Ya, mereka menganggap seolah-olah itu adalah arahan daripada Nabi, sedangkan Nabi tidak suruh pun Abu Musa itu pun untuk berbuat begitu. Lalu Sayyidina Utsman tadi bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, Utsman nak datang ikut duduk di sini bersama engkau dan juga sahabatmu yang dua orang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, i'zallah wa abshiru bil jannah. Kata Nabi, benarkanlah dia. Bagi tahu dia pun ahli syurga. Lalu berlarilah Abu Musa ini tadi. Ya. Berlarilah Abu Musa ini tadi bagi tahu kepada Sayyidina Utsman, wahai Utsman, Nabi suruh kau masuk, untung kau. Nabi suruh masuk dan kau ni dijamin syurga. Kau dijamin syurga. Utsman kata, siapa? Siapa yang kata begitu? Rasulullah sebut. Rasulullah beritahu kau ni dijamin syurga atas kesabaranmu, ya, atas kesabaranmu bila engkau ditimpa musibah. Sayyidina Utsman ini berlaku musibah pada zaman dia ketika dia menjadi khalifah. Tajuk itu akan kita bincangkan pada masa akan datang. Dan musibah pertama yang ditimpa, yang berlaku ke atas diri Sayyidina Utsman ini ialah bila hilangnya cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hilang cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
di tangan Sayyidina Utsman ini, ya, anak-anak yang dirahmati Allah, itu merupakan satu musibah yang sangat besar bagi Sayyidina Utsman. Ya. Satu musibah yang sangat besar bila cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diwarisi daripada Nabi selepas Nabi wafat diwariskan pula kepada Sayyidina Abu Bakar. Selepas Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar waris pula. Selepas Umar wafat, Sayyidina Utsman dapat. Kemudian, ya, pada satu hari, ya, ada seorang lelaki bernama Mu'aykib. Mu'aykib ni sahabat juga. Dia yang memegang cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada pada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman suruh dia pegang sebentar cincin itu. Ni, seorang lelaki bernama Mu'aykib. Ya. Lalu cincin itu hilang. Cincin yang dipakai oleh Sayyidina Utsman, yang diserahkannya kepada Mu'aykib untuk sebentar, hilang, jatuh di telaga Aris itu. Hilang. Ini bencana yang pertama untuk Sayyidina Utsman. Nih. Dan cincin itu Sayyidina Utsman perintahkan orang-orang Madinah ketika itu untuk menggali telaga Aris untuk mencari cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jatuh hilang itu. Dikeringkan telaga tersebut, ternyata cincin itu tidak pun berada di situ dan dia hilang. Sampai ke hari ini cincin itu tidak ada. Mungkin sampai kiamat barulah cincin itu, baru Allah Ta'ala bagi kepada yang akan Allah Ta'ala akan timbulkan semula. Ini kisah dia. Bagaimana cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Ustaz ulang, ya, cincin Nabi diperbuat daripada, dia punya bingkai diperbuat daripada perak, ya. Ada kalanya cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada perak yang ada campuran. Dan ukiran cincin pada cincin tersebut adalah kalimah Muhammad Rasulullah yang menjadi cop mohor. Nih, anak-anak, ya, baik. Kita masih lagi pada tajuk yang sama, yaitu berkenaan dengan cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari pada yang tajuk seterusnya, tajuk yang ke-13, babun ma jaa fi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Ya, cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih lagi tajuk cincin itu, ya. Cuma anak-anak yang dirahmati Allah, ya, kali ini tajuknya berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada tangan kanannya. Tajuk ini, ya. Penulis buku ini, ya, telah menerangkan kepada kita semua siapa penulis buku ini, yaitu Al-Imam At-Tirmizi, ya, seorang perawi hadis yang sangat hebat, ulama hadis yang sangat hebat. Al-Imam At-Tirmizi ini, dia buat buku ini, dia masukkan hadis-hadis yang menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memakai cincin pada tangan kanannya. Ya, antaranya hadis ini yang disebutkan, ya, disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin. An Abdullah ibn Ja'far anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada tangan kanannya. Ini hadis yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada tangan kanan. Siapa di sini yang pakai cincin? Siapa di sini ada pakai cincin? Dia kata Nabi memakai cincin pada tangan kanan. Akan tetapi anak-anak, Ibnul Qayyim, seorang, ya, hadis, dia kata Ibnul Qayyim ini dia buat satu buku bernama Zadul Ma'ad. Ya. Dia kata waqtalafatil ahadis hal kana fi yumnahu aw yusrahu wa kulluha sahihatun sanad. Sama ada Nabi memakai cincin pada tangan kanannya ataupun pada tangan kirinya, hadis-hadis yang menceritakan tentang Nabi memakai cincin tangan kanan atau tangan kiri, semuanya sahih. Makna kata, tak kisahlah kita mau pakai cincin di tangan kanan kah, kita nak pakai cincin di tangan kiri kah, tak ada masalah. Sebab Nabi pakai belaka, boleh. Al-Hafiz Al-Iraqi, ya,
seorang lagi ulama hadis bernama Al-Hafiz Al-Iraqi, dia karang satu syair. Dia karang satu syair berkenaan dengan memakai cincin ini, yang memberi jawaban kepada persoalan kita, yaitu yalbasuhu kama ruya al-Bukhari. Kamu pakai cincin seperti mana? Ya, kamu memakai cincinnya, ikutlah seperti mana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat Bukhari ini ada disebut Nabi memakai cincin di sebelah tangan kanan, dan juga disebut Nabi memakai cincin di sebelah kiri. Riwayat Bukhari ada. Dua-dua ada. Ni jawaban dia. Fi khinsarin yaminin aw yusarin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin ini, memakai cincin pada jari kelingkingnya. Ni jari kelingking, Nabi pakai jari kelingking, cincin di jari kelingking. Sama ada fi yamini, sebelah kanannya, ataupun pada sebelah kiri, au yusar, ataupun pada jari kiri. Mana kata anak-anak yang dirahmati Allah, kalau nak pakai cincin sebelah sini, begitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincinnya. Nabi pakai di sini boleh, Nabi pakai di sini boleh, kedua-duanya boleh. Kullahuma fi Muslim, ya, kilahuma fi Muslim. Kedua-dua keadaan ini disebut juga dalam hadis Sahih Muslim. Disebut Nabi memakai tangan kiri, tangan kanan ini, Nabi memakai cincin itu dengan memakainya di jari kelingkingnya. Semua disebut dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada. Kerana keadaan ini kedua-duanya Nabi pakai, mana tidak ada masalah. Ijma'u ala jawazi takhtamu fil yamin. Ya, sepakat para ulama sesungguhnya boleh, harus memakai cincin pada tangan kanan. Wa ala jawazuhu fil yusar, dan juga seperti mana harusnya pakai cincin pada tangan kanan, harus juga, boleh juga memakai cincin pada tangan kiri, tidak ada masalah. Wala karahatun fi wahidatin minhuma, dan tidak makruh pun, ya, tidak makruh pun kalau nak pakai salah satu daripadanya, tidak ada masalah. Waqtalafu ayyuhuma afdal, akan tetapi yang menjadi persoalan pakai cincin ini di kanan atau kiri, yang mana satu keutamaan memakai cincin, di tangan kanan atau di tangan kiri. Di tangan kanan atau tangan kiri, ini yang menjadi perbincangan para ulama tentang pakai tangan kanan, tangan kiri ini boleh belaka, tapi keutamaan di mana? Ya. Wa taqaddamu katsiruna minas salafil yamin. Kebanyakannya ulama-ulama salaf ini, ulama-ulama mazhab, kebanyakan mereka memakainya pada tangan kanan. Wa katsiruna fil yusar, dan ada juga memakai di tangan kiri. Wastahabba Malikunil yusar, akan tetapi, ya, Al-Imam Malik radhiyallahu an, Imam Malik menyukai memakai cincin pada sebelah kiri. Imam Malik tulis, Imam Malik menyukai memakai cincin di sebelah kiri. Wa karhul yamin, dan dia tidak menyukai memakai cincin di sebelah kanan. Kenapa? Kerana menurut pendapat Imam Malik, cincin ini ialah perhiasan dunia. Kita tidak perlu terlalu kita nak beratkan sangat. Tak perlulah, letak di kiri lah dia. Kalau kanan ini dia satu kemuliaan, sedangkan kiri tidak perlulah, kata Imam Malik. Itu sebab Imam Malik dia memakai cincin di sebelah kiri, di sebelah jari kiri tangannya. Wa fi madzahibina wajhani ashabina, pada mazhab kita iaitu al-Imam Asy-Syafi'i, ya, kata al-Imam Asy-Syafi'i, as-sahihu anna al-yamin afdal. Sesungguhnya kata Imam Asy-Syafi'i, memakai cincin di sebelah kanan itu lebih utama, lebih diutamakan kalau nak pakai cincin. Li'annahu zinatun, kerana ia merupakan perhiasan yang indah. Wal yaminu asyrafu wa ahaqqu bizinati wal ikram, kerana bahagian kanan itu layak untuk dimuliakan, layak untuk diangkat. Mana kata anak-anak, ya, makna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai di kedua-duanya, dari kelingking kanan atau kiri Nabi pakai.
Tapi pendapat para ulama, ya, terutama Imam Malik dia pakai cincin di sebelah kiri. Imam Syafi'i dia pakai cincin sebelah kanan. Boleh belakang, tidak ada masalah. Kita ni bermazhab Syafi'i, maka kita ikutlah, ya, mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang memakai cincin di sebelah kanan. Baik. An Ibnu Umar, ini hadis menceritakan bagaimana kedudukan cincin ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincinnya. Adakah cincin itu Nabi pakai secara begini, Nabi letak di atas begini, atau adakah Nabi menterbalikkannya? Bagaimana? Ini kita jumpa hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah wa ja'ala fi sahwu mimma yali kaffah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cincin Nabi diperbuat daripada perak yang kita jumpa tadi, ya. Wa ja'ala fassahu mimma yali kaffah, ya. Bermakna anna fasl khatam la yakuna zahiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di jari kelingking, dan anak-anak Nabi menterbalikkan keadaan cincin itu. Nabi tidak pakai yang ini ni, Nabi letak di bawahnya. Kalau kita letak di atas, mata cincin kita letak di atas, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menterbalikkan cincinnya, matanya di bawah. Keadaan cincin ni, keadaan cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pakai begini, ya. Mana kata anak-anak, kita ikut bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memakai cincinnya dalam keadaan yang begitu. Maka kita ikutlah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincinnya begitu, maka kita ikut begitulah cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan seterusnya di sini anak-anak, ya, sebelum kita menghabiskan tajuk ini, ya. Wa naqasha fihi Muhammad Rasulullah wa naha ayyan qasha ahadun alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi masih hidup, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang lain pakai cincin yang sama. Yang ada job Muhammad Rasulullah pada zaman Nabi masih hidup diharamkan. Tidak boleh, kerana ia merupakan job rasmi. Hanya Nabi yang boleh pakai. Kalau orang lain pakai ada job rasmi, banyak pula surat layang nanti menggunakan job Nabi itu. Sebab tu Nabi larang, Nabi hanya pakai ini sahaja, ya, Nabi sahaja yang pakai, orang lain tidak boleh pakai. Baik. Dan qala An-Nawawi, kata Imam An-Nawawi, ajma'ul muslimuna ala anna as-sunnata ja'alu khatamur rajul fil khansir, ya, fil khinsir. Kata Imam An-Nawawi, orang lelaki disunatkan memakai cincin pada jari kelingkingnya seperti ini, sunat untuk kita orang lelaki memakai cincin. Wa ammal mar'atu fa innaha tattakhiza khawatim fi asabi'. Adapun orang perempuan, kalau dia nak pakai cincin, mana-mana jarinya yang 10 ini boleh, tidak ada masalah. Itu orang perempuan. Orang lelaki disunatkan memakai cincin di sini, ya. Ada atau tidak larangan Nabi untuk memakai cincin? Melarang kita untuk memakai cincin di jari-jari tertentu, ada atau tidak larangannya? Ada. Ada larangan Nabi untuk memakai cincin di jari-jari tertentu. Yang kita belajar hari ini, cincin Nabi itu ialah Nabi memakai di jari kelingking secara terbalik, kanan atau kiri. Dapat, ya? Kanan atau kiri. Ni Nabi pakai secara terbalik. Ni. Adapun untuk orang perempuan tidak ada masalah. Nak pakai jari mana pun tidak ada masalah. Dia nak pakai jari ini kah apakah, tidak ada masalah. Tetapi ada satu larangan, hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, nahani, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna aj'ala khatami fi hadhihi aw allati taliha fa awma'a ila al-wusta wallati taliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegah aku daripada memakai cincinku di jari ini ataupun jari sebelahnya. Ni kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi nampak Sayyidina Ali pakai cincin. Nabi larang Sayyidina Ali pakai cincin. Kata Sayyidina Ali, Nabi melarang aku memakai cincin di
di dua jari ini. Lantas Sayyidina Ali menunjukkan isyarat jari mana yang Nabi larang untuk pakai cincin. Ali mengangkat jarinya yang mana? Jari telunjuknya dan juga jari tengahnya. Maka untuk kita fahami bahawa dua jari ini adalah ditegah untuk kita memakai cincin. Dua jari ini untuk kita ditegah memakai cincin. Ada riwayat yang lain mengatakan 3 jari. Jari jempol ini juga. Ya, tapi dia tidak kuat. Pendapat tersebut tidak kuat. Yang nampaknya yang Nabi tegah itu nih. Ya, maksudnya ini dan ini. Kan tetapi disunatkan kepada kita untuk memakai pada jari kelingking sebelah kanan atau kiri secara menterbalikkan cincin tersebut. Faham anak-anak yang dirahmati Allah? Faham? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman ya yang lebih mendalam untuk kita cerita tentang nabi kita. Kita bercerita tentang satu manusia yang hebat ini. Nabi kita, yang mana nabi ini telah mengorbankan sepenuh hidupnya untuk kita. Kita dapat menjadi orang Islam hari ini, kita dapat menerima Islam, dapat menerima cahaya iman itu kerana nabi. Nabi berjuang seorang diri bawa Islam. Tidak ada waktu itu, tidak ada lagi orang lain yang membawa Islam. Nabi sahaja dalam keadaan umatnya. Dalam keadaan ketika itu umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada dalam kejahilan, kebodohan, yang bercakap mengikut hawa nafsu. Hari ini kita berulang balik kepada zaman itu. Orang bercakap menggunakan hawa nafsunya, tidak menggunakan ilmunya. Menggunakan hawa nafsu, dia berkomen ikut dia punya suka. Padahal dia tidak ada ilmu di situ. Sebab tu hati-hati. Ustaz nak nasihatkan anak-anak murid Ustaz, sahabat-sahabat Ustaz, kalau kita memang tidak ada ilmu di situ, tolong jangan bersuara. Ya, sama jugalah mana-mana bidang pun kalau kita tidak ada ilmu. Contoh ni pasang lampu ni. Kita bukan ada ilmu di sini tapi memandai-mandai pergi pasang lampu. Akhirnya kita yang teruk, terkarankah, risiko rumah terbakarkah? Ya. Kita serahkan kepada yang pakarnya. Kita tak pakar, diam-diamlah, sudahlah. Tiba-tiba kita komen itu, komen ini, padahal kita tak ada ilmu di situ. Sama juga dengan agama. Kalau dah agama kata ini tidak boleh, tidak bolehlah. Kalau dah agama kata ini boleh, boleh. Jangan kita cakap ini kenapa pula tak boleh. Kita mempertikaikan apa kredibiliti kita bercakap sesuatu yang bukan dalam bidang kita, kepahaman kita. Maka diam-diam. Ustaz sendiri pun banyak ustaz yang banyak perkara yang ustaz tidak tahu. Ustaz diam-diam. Bukan buat kita buat tahu. Ya. Makin hari ini orang jahil makin ke depan. Hari ini dia tidak sedar dirinya jahil, yang dia tahu dia menang. Ini masalahnya. Orang jahil ni dia tidak sedar tuh, yang dia tahu dia menang dalam berdebat. Maka ya, kata Imam Malik, ya, sebagai ustaz menutup kuliah kita pada malam ini. Al-Imam Malik, kita belajar tadi, kita sebut namanya. Imam Malik ni, dia ni ulama besar. Mazhab Maliki tu daripada dia. Ya. Dia ambil daripada dia. Imam Malik dia kata, tarkul jawabul jahil, jawab. Tarkul jawabul jahil, jawab. Kita diam, kita tidak menjawab pertanyaan orang jahil itu merupakan satu jawaban. Faham? Kalau ada orang jahil tanya kita macam-macam begini, ya, kita nampak dia ni jahilnya. Dia bertanya bukan sebab dia mau tahu, dia bertanya sebab dia mau menang. Maka diam, tinggalkan dia, biarkan dia. Ya, pahala untuk kita kerana tidak melayan dia, ya, dan menghentikan segera kejahilannya. Sebab kalau makin kita layan, makin dia minta puji. Maka diam-diam. Kita, ya, zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Orang tidak ada ilmu bercakap. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Sebab tu Nabi diutuskan untuk memperbetulkan semua keadaan. Ya, hinggalah kita dapat hari ini kamu belajar ilmu, dapat ilmu hari ini, malam ini dan berada di sini, semuanya kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah jariah yang terbesar untuk kita bawa mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia. Apa dia? Al-ilmu yuntafa'u bih wa walidun salihun yad'ulah. Ya. Kalau sedekahun jariah, pihak tuan rumah dia sudah dapat sedekah jariah, berkekalan, berjalan, dia punya pahala.
Walaupun ya tuan rumah yang mewakafkan rumahnya ini, yang memberikan kita ruang untuk belajar di sini, mereka sudah tidak ada di dunia nih, sudah meninggal dunia. Beberapa orang adik keluarganya sudah meninggal dunia, tapi pahalanya dapat. Sebab apa? Sebab kita menggunakan tempat ini untuk kebaikan. Kita belajar, kita baca Quran, kita salat, kita puasa di rumah ini. Akhirnya pahala itu terus mengalir kepada kita, dan akhirnya mengalir kepada mereka yang wakafkan ini, dan juga balik kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita lupa berselawat ke atas Nabi. Mudah-mudahan itu menjadi syafaat terbesar buat kita di hari kiamat kelak. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada masa akan datang pada tajuk yang lebih mencabar, yaitu berkenaan dengan pedang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin fi 'afiyatin ya rabbal 'alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.